Assalamualaikum guys, apa khabar? So saya ingin membuat sedikit analisa untuk US Dollar Index. So macam biasa, jika bukan dilihat lah, if you all semua sudah menonton video USDX saya sebelum ni, saya ada menjangkakan yang USDX akan membuat penurunan sehingga ke certain level yang saya sudah tandakan, di mana dia akan mencapai ke level 0.618, dan di sinilah kita dapat melihat, walaupun sedikit tak kisahlah, janji daripada pergerakan yang ini dia membuat penurunan sehingga ke bawah. Okey, itu yang paling penting, di mana kita menjangkakan apakah yang bakal terjadi di sini sebelum kita membuat andaian ataupun membuat prediction ataupun membuat jangkaan ke manakah dia boleh pergi. Okey, so Assalamualaikum guys, apa khabar? Sebelum tu saya nak bagi tahu, jika anda rasakan video-video saya yang pernah saya upload sebelum ni bermanfaat, silalah like, subscribe ataupun share kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada kawan-kawan, kepada adik-beradik, tak kisahlah sesiapa pun. Okey, janji mereka pun dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Itu yang paling penting. Okey? Sebab apa? Sebab kalau boleh, biarlah ramai-ramai tahu, biarlah ramai-ramai pun dapat mendapat idea dari sudut ke manakah pergerakan market itu. Okey? Alright, so jom kita teruskan. So, apa yang kita dapat lihat daripada pergerakan dibuat oleh DXY pada Jumaat yang lepas, dia sudah membuat penurunan dan seterusnya dia sampai ke level yang kita dah tandakan sebelum ni. Cuma sekarang, untuk minggu hadapan, adakah akan terjadinya kenaikan ataupun adakah akan terjadinya penurunan lagi? Okey, di sini apa yang kita boleh buat adalah, pertama sekali saya akan gunakan Fibo retracement. Saya tak nak buang masa. Okey, kita dapat lihat yang dia dah mencapai ke zon 1.236. Jika pergerakan ini adalah dalam corrective mode, bermaksud ada possibility inilah yang terjadi, di mana dia membuat A, B dan akhirnya dia membuat C. Okey, so ini yang kita tengok dulu. Okey, bermaksud kita jangkakan mula-mula dia dah membuat penurunan. Saya padamlah yang color ni sebab saya dah bagi tahu you all semua sebelum video sebelum ni, ini area yang kita nak pantau. Betul tak? Alright. So kita padam dulu. Jangan bagi color-color. Pening kawan-kawan kita kan. Okey. So sekarang tadi kita dah nampak dia dah membuat 1.236. So sekarang jika betul-betul dia nak membuat kenaikan ataupun menyambung pergerakan, di mana inilah pergerakan yang lebih besar, iaitu ini adalah A, B dan seterusnya membuat C. Kita tukar color, bagi besar sikit, bagi nampak sikit guys. Okay, bagi nampak sikit, terang mata, bulat pun boleh lah, tak kisahlah. Ni apa? Ini adalah kurungan, kita buat minor. Okay, tanahlah tak cantik. Okey, kita buat yang ini. Kita tukar color juga. Kita ambil color merah pula. Okey, gitu. Okey, so jika pergerakan yang ini dia buat, bermaksud ABC dah siap. Mungkin DXY bakal membuat pergerakan ke atas begini. Okey, di mana dia akan melengkapkan sesuatu pergerakan itu. Saya padam yang ini sebab itulah jadilah. Okey, so mungkin dia akan bergerak begini dan seterusnya barulah dia akan membuat penurunan yang seterusnya. Okey, so kita dah tengok dah pergerakan gold, di mana pergerakan gold sudah membuat kenaikan yang terlalu tinggi. Apakah yang menyebabkan bergerak terlalu tinggi? Disebabkan oleh penurunan ini. Itu saja. Okey, jika adanya kenaikan di DXY pada minggu hadapan, bermaksud ada kemungkinan gold pun akan membuat penurunan. Itu dari sudut logik. Okey, saya membuat kiraan bukan sekadar daripada klasik Elliott wave, tapi saya juga melihat daripada sudut logik, iaitu daripada sudut neo wave. So dekat sini pun kita perlu melihat perkara-perkara sedemikian untuk kita jadikan kita punya prediction ke manakah dia pergi, panduan untuk ke manakah dia pergi. Itu yang paling penting. Okay, so saya tak nak buang masa you guys semua, sebab mungkin you pun tak nak tengok DXY. Siapa nak tengok DXY? Aku bukan boleh trade kat DXY pun, betul tak? Tapi you jangan lupa, pergerakan DXY ini juga yang mempengaruhi pergerakan gold. So kalau dia membuat penurunan, bermaksud gold akan membuat kenaikan. Kalau DXY membuat kenaikan, bermaksud gold ada possibility membuat penurunan. Itu sahaja. Okay? Jika dilihat, ingat betul-betul, dengar betul-betul dan lihat betul-betul. Apa yang kita boleh jangkakan minggu hadapan, kita perlu melihat adakah akan terjadinya pergerakan impuls yang kuat sehingga dia break level yang ini. Jika tiada,
bermaksud dia akan membuat pergerakan sekadar, melengkapkan wave yang kedua pula, barulah dia akan buat penurunan lagi sekali, dan seterusnya barulah akan ada kenaikan ke atas. Ingat, itu sahaja yang kita jangkakan dulu. Dia akan terjadi dua benda yang bakal terjadi, saya tak sure mana satu. Mungkin dia jadi yang warna, saya tanda lah, dia buat warna hijau lah, hijau. Mungkin dia jadi warna hijau ataupun dia jadi warna putih yang ini. So dia naik dulu, dia turun balik, barulah dia naik ke atas. Okey, kalau tak, apa yang bakal terjadi, ini yang paling terakhir lah. Apa yang bakal terjadi, dia akan naik begini dan seterusnya membuat penurunan sehingga ke level yang ini. Ini saya color lain pula. Gitu. Saya colorkan warna oren pula. So, antara pergerakan yang bakal terjadi. Saya tak nak buang masa you all semua. Kita hanya perlu melihat apakah yang bakal terjadi pada minggu depan. Mungkin dia membuat kenaikan begini. Mungkin dia membuat kenaikan, penurunan dan seterusnya baru membuat kenaikan. Ataupun dia naik sekadar membuat retracement dan seterusnya akan ada penurunan. So, kalau dia nak retrace sampai mana, kita tarik balik Fibo. Kita jangkakan dia sampai ke 618 yang ini. Mungkin dia naik sampai sini dan seterusnya dia membuat penurunan terus ke bawah. Itu saja yang kita jangkakan dulu. Alright, saya tak nak buang masa you guys supaya you all boleh menikmati hujung minggu sebelum buka sekolah. Gitu. So antara level-level yang kita boleh perhatikan, mungkin dia sampai sini ke, mungkin dia naik terus ke atas ke, kita jangkakan dulu. Alright, okay, supaya kita tak terkejar-kejar ataupun kita tak tersilap arah. Okey, inilah pergerakan yang saya jangkakan dulu. Mungkin dia membuat kenaikan, mungkin dia membuat kenaikan turunan ataupun dia membuat kenaikan untuk membuat penurunan sekali lagi hingga ke level yang bawah ini. Kita tak tahu yang mana satu, tapi kita lihat apa yang terjadi nanti pada minggu depan. Alright, itu saja yang saya nak sharekan. Terima kasih guys. Kalau you all dah tengok video sebelum ni dan you all akan faham kenapa saya buat kiraan begini. So insya-Allah rajin-rajinlah you all tengok video-video saya sebelum, sebab dia menyambung daripada apa yang saya buat video pada hari ini. Faham Itu saja yang saya nak kongsikan. Terima kasih guys banyak-banyak. Assalamualaikum dan enjoy your weekend. Bye-bye. 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 Bye-bye.